kita review balik apa yang sepatutnya pelajar dah faham dalam chapter tu. Dalam chapter tu, kalau kau masih ingat lagi gambar rajah ni, cikgu dah bekalkan you all peta konsep untuk keseluruhan chapter tu. Dalam chapter tu, sepatutnya pelajar telah memahami cost function. Cost function dia ada dua, manufacturing cost dan juga non-manufacturing cost. Okey, dalam peta konsep ni juga ada definisi setiap konsep, setiap komponen kos. Di mana manufacturing cost ni dia ada 3 komponen utama ataupun 3 elemen utama. Yang pertama adalah direct material, yang kedua adalah direct labor dan yang ketiga adalah overhead. Sama juga dengan product cost. Product cost pun ada 3 elemen, direct material, direct labor dan juga overhead. Tetapi definisi manufacturing cost dan product cost telah berbeza. Okey. Atas ni cerita tentang di kilang, apa yang berlaku di kilang. Bahagian bawah ni cerita di bahagian jualan dan pentadbiran. Bahagian semua kos yang terlibat di bahagian jualan dan pentadbiran adalah period cost, atau nama lain dia non-manufacturing cost. Period cost dan non-manufacturing cost ni mempunyai dua definisi yang berbeza. Okey, lepas tu you all faham apa yang dimaksudkan dengan prime cost. Sepatutnya dah faham apa yang dimaksud dengan conversion cost, direct cost. Direct cost ni ada dua sahaja, direct material dan direct labor. Selain daripada direct labor dan direct material, ia adalah indirect cost, termasuklah period cost pun indirect cost. Okey, lepas tu kita tengok pula cost behavior. Cost behavior dalam chapter 2, cost behavior yang ditekankan dekat sini hanyalah variable cost dan juga fixed cost. Variable cost dan fixed cost ni sudah perlu tahu roughly je lah apa yang dimaksudkan dengan variable cost. Cost yang berubah mengikut penggerak cost. Okay, fixed cost pula cost yang tetap pada semua tingkat aktiviti. Okey, ini dari segi istilah, dari segi konsep ataupun definisi setiap cost function. Kemudian cikgu bukakan dekat you all juga gambar rajah ni. Gambar rajah ni sebenarnya untuk pelajar memahami how to calculate each cost. Contoh dia, nak kira product cost. Product cost, kita kata tadi kita ada 3 elemen utama untuk product cost, iaitu direct material, direct labor dan juga overhead. So, ketiga-tiga elemen ni mesti berada dalam satu row yang sama, satu kolom yang sama. Okey, kalau lah overhead ni ada banyak overhead dalam ni, kamu listkan dalam satu kolom asing. Row yang pertama untuk calculation, dapat total baru letak ujung. Kemudian dapatlah total product cost dan juga manufacturing cost. Samalah dia punya cara calculation dia. Elemen letak dekat satu kolom yang sama. 3 ni sahaja letak kat sini. Okey, berbeza dengan period cost. Period cost adalah non-manufacturing cost. Cara nak kira ni, kita boleh letak saja semua sekali total ataupun nak asingkan mengikut sales expense dan juga admin expense pun boleh. Tapi kalau totalkan semua sekali, tak ada masalah sebab ini semua adalah contoh-contoh, bukan elemen. Okey, lepas tu you all juga kena faham direct material tadi. Direct material yang akan dianggap sebagai product cost hanyalah direct material yang kita guna sahaja. Direct material yang digunakan sahaja. Yang belum guna, dia bukan manufacturing cost, dia adalah inventory of direct material. Okey, macam mana nak dapat nilai direct material use? Beginning inventory plus dengan purchase of direct material tolak dengan ending inventory of direct material. Okey, ini semua kita dah tengok dalam chapter 2. Okey, lepas tu you juga dah tahu apa yang dimaksudkan dengan prime cost. Okey, ini pun elemen juga Direct material adalah elemen pertama dalam prime cost, direct labor elemen kedua dalam prime cost. So kalau soalan tanya element of ataupun component of prime cost, ada dua sahaja. Kalau kamu tulis sini direct labor, kamu tak tulis direct labor, kamu tulis carpenter contoh dia lah, tukang kayu. Memang salah lah sebab itu adalah contoh. Yang banyak-banyak ni semua adalah contoh. Ini adalah contoh, example. Kalau ini adalah elemen ataupun komponen. Okey, ini berdasarkan gambar rajah. Untuk gambar rajah ni cikgu bekalkan untuk tujuan you all tengok format of calculation. Calculation nak
nak mengira tak boleh simply tekan kalkulator ataupun letak saja figure 2,000 tambah 5,000 tambah 10,000, tak boleh. Kena letak dalam bentuk mesti ada figure, mesti ada item di sini, mesti ada figure di sebelah dia. Kemudian dapatkan total. Okey, pembelajaran ni untuk calculation. Next, kita tengok. Okey, inilah matlamat akhir dalam chapter 2. Dalam chapter 2, at the end of chapter 2, pelajar sepatutnya pandai sediakan statement of cost of good manufactured, statement of cost of good manufactured, statement kos barang di kilang. Dalam statement of cost of good manufactured ni sebenarnya dia dah summarize overall chapter 2. Dalam ni kalau kamu tengok, kita nak kira kos barang di kilang. Nak kira kos barang di kilang, ada 3 elemen utama dalam kos perkilangan. Elemen yang pertama adalah direct material. Elemen yang kedua adalah direct labor. Okay, so kalaulah direct material ni kita kena guna yang digunakan sahaja. Nak dapat yang digunakan, kena calculate lah. Beginning inventory, okay, macam mana kita kena dapat direct material use yang digunakan? Opening or beginning inventory of direct material, awal dah ada 8,000 dalam kita punya gudang bahan mentah. Kemudian kita beli lagi bahan mentah yang nilai dia 51,600, menjadikan total yang sedia untuk digunakan bernilai tambah 2 ni lah. Kemudian akhir tambah perekonomian, bila kita cek dalam gudang bahan mentah kita, bahan mentah kita cuma tinggal 60,000. Maksudnya berapa yang telah kita gunakan, dapatlah nilai yang telah kita gunakan. Okey, lepas tu kita tengok pula nak mengira purchase of direct material cost ni. Sebenarnya waktu kita membeli bahan mentah, dia ada banyak kos-kos yang terlibat semasa kita membuat pembelian. Termasuklah mungkin ada angkutan masuk, freight in, ataupun kos-kos duty yang kita kena bayar semasa kita membeli bahan mentah. So kos-kos semasa kita membeli bahan mentah ni, dia akan menambah nilai pembelian bahan mentah kita. Okey, lepas tu kita juga boleh totalkan dua-dua direct cost ni, dapat dulu prime cost, kemudian baru totalkan dengan overhead. Okey, ini yang selalu sudah tertinggal dalam chapter, dalam menyediakan statement of good manufactured. Total overhead ni, 3 elemen ni kena letakkan dekat kolom yang ketiga atau yang kedua lah. Kolom yang ketiga ni mesti ada 3 elemen kos perkilangan, manufacturing cost. Kemudian baru kita akan dapat product cost, ataupun nama lain dia adalah manufacturing cost. Okey, ini adalah kos yang dilibatkan dalam tempoh semasa dalam 1 tahun ni. Dalam 1 tahun 2015 for the year end. Untuk 1 tahun ni, inilah kos yang kita telah libatkan. Okey, sebelum bermulanya 1/1/2015 tu, sebenarnya dalam inventory work in process kita dah ada kerja-kerja yang masih boleh disiapkan tahun lepas. So yang bernilai 200,000. Hujung tempoh perakaunan dalam gudang kita masih pada 31 Disember 2015 ni, dalam gudang kita masih tinggal lagi work in process yang bernilai 102,600. Maknanya yang telah total cost of good manufactured yang telah dilibatkan dalam tempoh semasa, nilai dia adalah 250,000. Okey, nilai 250,000 inilah yang bahagian pentadbiran perlukan untuk menyediakan statement of profit or loss. Statement of profit or loss ni is a part of financial accounting yang kita dah belajar dalam chapter 1. Semester 1. Waktu semester 1 dulu, beginning inventory of finished good, kita nak tulis finished good, kita akan tambahkan dengan belian ataupun purchase kat sini. Purchase of finished good, kita beli barang siap, lepas tu kita tolak dengan barang siap yang tinggal pada hujung tempoh perakaunan, kita akan dapatlah cost of goods sold. Itu semester 1 dulu. Sebab semester 1 kita menyediakan statement of profit or loss untuk perniagaan pembarangan. Kali ni kita buat sendiri produk kita. So, item dekat sini adalah cost of good manufactured. Cost perkilangan, cost barang di kilang. Cost barang di kilang ni, dapatnya daripada sini lah. Dan dekat sini, bawa masuk ke dalam
statement of profit or loss. Apa sahaja yang kos yang berada dalam statement of profit or loss ni kita panggil sebagai period cost. Okey, semua kos yang terlibat dalam perkilangan ni kita panggil sebagai manufacturing cost ataupun product cost. Ini adalah product cost. Dengan kata lain, kalaulah kamu dapat kuasai dua statement ni, sebenarnya kamu dah dapat kuasai keseluruhan chapter tu. Cuba padam balik semua ni Okey, dengan kata lain, statement of cost of goods manufactured dan juga statement of profit or loss ni telah menggambarkan keseluruhan chapter tu. Dalam ni dah ada prime cost. Mana prime cost ni? Ada dua je lah. Prime cost, ada commission cost. So kamu kena tahu lah, commission cost ni adalah total RM50,000 tambah RM31,000. Dapatlah commission cost. Okey, lagi cost apa yang kita nak tengok dalam ni? Dalam ni juga ada direct cost. Okay, ni adalah direct cost. Kemudian dalam ni juga ada total indirect cost. Indirect cost maksudnya ini overhead ni pluskan dengan semua cost, period cost kat sini, dapatlah indirect cost. Kemudian lagi kita nak tengok inventory. Kita ada 3 inventory yang kita dah sebut dalam chapter 2. Inventory kita adalah satu, inventory of direct material. Kita akan letakkan di bahagian atas dalam cost of goods manufactured untuk dapatkan nilai purchase, nilai direct material use. Okey, lepas tu kita ada inventory of work in process yang kita akan letakkan di bahagian bawah cost of goods, statement of cost of goods manufactured untuk dapatkan nilai cost of goods manufactured sebelum dimasukkan dalam statement of profit or loss. Kemudian kita ada inventory of finished goods. So inventory dekat sini adalah inventory of finished goods, barang yang dah siap. Okey, bila kita dapat soalan untuk chapter 2, kita akan dapat senarai kos yang sangat banyak. So kos-kos tersebut kita susun semula sahaja dalam statement of cost of goods manufactured dan dalam statement of profit or loss. Cuma mungkin ada beberapa item yang kita jarang jumpa seperti freight in, angkutan masuk. Okey, mana kita nak letak freight in ni? Kita kena faham freight in adalah kos yang dilibatkan semasa kita membuat pembelian. So kita tidak membuat sebarang pembelian dalam sales department ataupun admin department. Kita tidak membuat sebarang pembelian sebab semua barang yang kita jual tu kita buat sendiri. So pembelian hanya berlaku di dalam kilang. Maknanya bila ada freight in, kos yang terlibat semasa kita membuat pembelian tersebut berkaitan dengan pembelian of direct material. So dia kena menambah kos pembelian lah, purchase of direct material. Okey, lain-lain kos yang jarang kita jumpa seperti ini adalah angkutan masuk, freight in. Kalau freight out dia terlibat semasa kita membuat jualan barang niaga, semasa kita membuat jualan produk. Maknanya dia adalah sebahagian daripada period cost. Okey, kemudian kita jumpa lagi pulangan ataupun sales return. Mana kita nak letak sales return? Sales return akan mengurangkan, akan letakkan dekat sini lah sales return. Sales discount pun akan dimasukkan di bawah sales. Purchase return. Kita tidak ada sebarang item purchase kat sini. So purchase return akan dimasukkan dalam mengurangkan purchase of direct material. Sini akan letak purchase return dan juga purchase discount. Okay, itu antara item-item yang jarang kita jumpa yang kamu kena faham dia diletakkan di mana. Depreciation kalau berkaitan dengan perabot-perabot di pejabat di bahagian jualan dalam pentadbiran, so dia akan masukkan dalam period cost. Tapi kalau perabot tersebut, bukan perabot lah, kalau depreciation tersebut berkaitan dengan aset-aset yang berada di kilang, so dia akan berada di dalam overhead, sebahagian daripada overhead. So bila kamu dapat kuasai dua statement ni, insyaAllah kamu dapat kuasai keseluruhan chapter 2.